daripada petunjuk Nabi, daripada petunjuk Rasul melalui uswah baginda, sunnah baginda, cara buat baginda, kerja buat baginda, ditonjolkan, ditayangkan, dinampakkan, dizahirkan. Macam mana kita nak membangunkan Islam? Cara Nabi, bukan cara orang lain, bukan cara alim ulama saja, tetapi cara Nabi, cara yang sebenar-benarnya mengikut tindak tanduk Nabi yang paling tepat dan jelas, yang paling sesuai dengan keadaan zaman Nabi, dan kemudian disesuaikan pula dengan zaman kita. Dalam Quran itu Allah dah bagi banyak perumpamaan, tapi perumpamaan-perumpamaan itu sesuai dan sangat cantik sepanjang zaman. Dia boleh dikenakan dalam banyak-banyak isu. Itu Quran. Tapi hari ini kita ada TV. Zaman Rasulullah tidak ada TV. So macam mana kita nak kaitkan TV tadi tu, kita nak dijadikan analogi yang sama, perumpamaan yang sama, macam mana dia boleh menghidupkan jiwa manusia, macam mana pula Al-Quran hari ini dia gagal menghidupkan jiwa kita. Itu perbandingan yang kita nak kena cari. Sebab televisyen, namanya gadget lah, kita ambil televisyen tu, kita ambil gadget itu, macam mana dia boleh menjadikan anak kita orang yang religiously penuh minat, penuh keseronokan ke arah televisyen. Jadi kalau kata kita nak nampakkan, kadang-kadang anak tantrum, kita boleh senyapkan dia dengan televisyen. Kenapa kita baca Quran, putarlah radio apa semua bagai tu dengan ayat Al-Quran, anak tetap lagi tantrum. Anak tidak boleh tenang, anak gagal dan kalah di situ. Tetapi anak boleh dengar cakap Didi and Friend. Ni nak cakap ni, anak dia boleh diam tengok Didi and Friend. Dia boleh diam tu tengok Didi and Friends. Daripada dia meronta-ronta, melompat, berguling-guling apa semua, tiba-tiba kita letak televisyen depan anak kita boleh terpaku, terdiam, boleh mendengar kata. Tapi bukan kata kita, malangnya dia dengar kata Didi and Friend. Ibu kalah dekat situ. Anak sudah menjadi tuan di dalam rumah. Kita kalah dengan anak kerana kita terpaksa mengalah dengan kita memberikan dia material, kebendaan. Sedangkan agama ini dia tidak mengajar tentang materialistik. Dia mengajar kita pengaturan. Rob itu, Al-Quran itu adalah satu rububiyah. Rububiyah untuk mendidik kita mengatur alam. Rububiyah yang mengajak kita macam mana nak mengurus alam. Itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah adalah Rabbil Alamin. Jadi Allah meminjamkan sifat-sifatnya yang bijaksana, sifat-sifatnya yang penyabar, sifat-sifatnya yang latif, yang halus, sifat-sifatnya yang Ar-Razzaq, yang memberi rezeki, semua sifat-sifat, dan terutamanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang penuh dengan pemurah dan kasih sayang, yang mampu untuk menjadikan kita ni insan yang memiliki sifat-sifat yang ada pada Allah tadi, yang dipinjamkan kepada kita. So kita nak cari jalan ni, macam mana nak mendekatkan diri kepada Allah. Dan antara masalah utama kita adalah sedikit demi sedikit material yang ada dalam rumah kita itu menjarakkan kita dengan perintah Allah. Dalam kita nak menyembah Allah, kadang-kala kita terpaksa sembah anak dan isteri juga semata-mata untuk kita menjaga hubungan sesama manusia. Nak jaga hubungan dengan Allah, tetapi hubungan sesama manusia ni kita gagal. Kita boleh jadi orang yang baik, kita boleh solat malam, kita boleh jadi orang yang banyak bersedekah, banyak berzakat, orang yang sangat baik akhlaknya, tetapi malangnya tewas kepada anak dan isteri. Kita tolerate, kita bertoleransi, kita negotiate dengan Allah dalam urusan anak dan isteri. Kita gagal dalam mendidik mereka dalam urusan-urusan yang perlu kita prinsipkan dalam kehidupan harian kita. So anak dan isteri boleh jadi musuh pada kita. Jangan kita tengok kita bagi televisyen, kita bagi gadget, dah selesai tanggungjawab seorang suami, seorang ibu dan bapa. Padahal dalam gadget itu ada racun-racun yang boleh membunuh mereka bila-bila masa sahaja. Wallahu, 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 wallahu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wa musalla alaihi Muhammad wa aluhu wal mad'u lahu al-bilad wa rijaluhu. Bismillahi abtadi wa bi kitabillahi ahtadi wa bi sunnati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqtadi. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah
rahmat dan kasih sayangnya pada pagi ini, pada pagi yang mulia ini, pada hari Jumaat yang barakah ini, dapat lagi kita sama-sama dalam siaran langsung bicara maqasid. Seminggu sekali terasa panjang, ada juga kadang-kadang tu terasa pendek, ada juga kadang-kadang tu rasa macam lama betul nak menunggu Jumaat yang akan datang. Tapi begitulah dalam satu hadis Nabi, barang siapa yang membaca surah Kahfi, ada yang kata 10 yang pertama, ada yang kata 10 yang terakhir, ada yang kata yang membaca surah Al-Kahfi sahaja, maka dia akan diselamatkan ataupun diberikan pahala yang sangat besar antara 2 Jumaat, daripada Jumaat ini hingga Jumaat yang akan datang. Tapi di sini adalah ruang untuk kita berbicara secara praktis, secara praktikal, dan kita cuba untuk mendapatkan sebanyak mungkin kefahaman kita untuk kita laksanakan applied science ataupun sains secara aplikasinya. Bagaimana Al-Quran ini nak dijadikan sebagai petunjuk, sebagai hudan wa rahmah, sebagai satu petunjuk yang memberi kita syafaat, yang memberikan kita bantuan, pertolongan bagaimana nak berjalan di atas muka bumi ini berserta dengan rahmatnya. Dia petunjuk, dia tak boleh datang tanpa ilmu. Petunjuk itu satu, tetapi macam mana kita nak olah petunjuk yang ada itu ditukar menjadi satu bentuk ilmu yang bermanfaat. Ilmu ada dua, satu yang bermanfaat, satu yang mungkin kita ada dan kita dapat tetapi kita persia-siakan. Jadi walaupun kita kata kita dah ada ilmu tapi kita tak gunakan ilmu tu, itu adalah tanda ilmu yang kita dapat tadi hanyalah jadi satu ilmu yang di atas kertas, ilmu yang disimpan di dalam nota, ilmu yang ada di dalam buku, ilmu yang berupa teks tetapi kita tidak membawanya dalam konteks tekstual yang mampu untuk membentuk, menghidupkan kita, menggerakkan kita, menjadikan kita orang yang berdiri, mendirikan solat. Kita dah berdiri solat tetapi kita tidak mendirikan solat tadi tu. Ni kena faham ni, ada dua, satu berdiri solat, satu lagi mendirikan solat. Jadi ramai orang yang hari ni hidupnya bangkit untuk solat, bangun untuk solat, solat malamnya, solat subuhnya, solat zuhurnya, sampailah sehari itu kadang-kadang kita cuba usahakan untuk solat lebih daripada 5 waktu yang wajib disertai dengan solat-solat sunat. Tetapi solat kita itu hanya menjadi satu ritual yang tidak pun menggerakkan batang tubuh kita ini menjadi seorang umat yang berjaya betul-betul kita memangku kita ni, menggunakan kederat kita ni untuk menampung segala isu yang melibatkan agama kita. Kita mungkin jadi seorang yang menunaikan ibadah solat tetapi hujungnya solat itu hanya untuk kita sendiri. Solat itu tidak jadi satu solat yang betul-betul memberikan, kalau kata ganjaran orang yang solat berjemaah itu ada 27 ganjaran dia. Kita hanya solat sendiri, kita saja yang dapat. Tapi kita tidak jadikan solat itu sebagai satu manfaat kepada orang lain. Ada orang solat sendiri-sendiri, dia hanya mampu untuk dapat benefitnya untuk diri dia. Tapi bagaimana kita nak terjemahkan solat secara berjemaah itu untuk kita memberi manfaat kepada manusia yang lain. Ini satu benda yang kita nak kena sama-sama fahami. Okey, jadi sebelum saya pergi jauh, saya pergi lebih mendalam, sekarang dah pukul 11:08, saya nak ambil peluang dalam ruang yang ada ini untuk sama-sama saya menyeru sahabat-sahabat bicara maqasid yang ada yang menonton secara live, yang menonton secara rakaman, baik ada yang menonton di waktu lapang bersama keluarga, bersama kawan-kawan ataupun secara peribadi, ada yang ambil video tu dia tonton untuk apa? Untuk menonton dengan menota apa saja yang kita dapat daripada siaran langsung yang kita berikan. Sebab nak memahaminya kadang-kadang kita kena tengok secara berulang-ulang. Ada kadang-kadang pepatah ataupun falsafah yang kita nampakkan, term-term yang kita gunakan mungkin tidak difahami. Tapi sebelum kita pergi jauh ke arah pembincangan apa itu sains Al-Kahfi, suka untuk saya sama-sama mengajak sahabat-sahabat semua untuk kita mendoakan semualah saudara mara kita, ke ahli keluarga kita, ke even rakan taulan kita, kawan-kawan kita yang sekarang ini sedang dilanda dengan musibah banjir. Ada yang kena ribut, ada yang kena badai, ada yang kena sampai tahap banjir yang tak pernah mereka hadapi.
Jadi kita sama-sama doakan sahabat-sahabat kita yang ada di sebelah pantai timur, juga yang berada di sebahagiannya di Johor Bahru, yang sedang mengalami musibah, ujian dan juga sedikit dugaan hidup dalam keadaan yang hari ini kita diduga kiri dan kanan, atas dan bawah, depan dan belakang, semuanya itu pasti ada hikmah dan juga ibrah yang sedang Allah mahu uji kita. Jadi kita doakan sahabat-sahabat kita. Kita ada Nurul Huda antaranya yang agak istiqomah berinfak dan juga bersedekah kepada RPWP. Jadi kita sama-samalah mendoakan kepada beliau agar diselamatkan. Semalam diberitakan katanya dah kena pindah. Tak boleh elak, kena pindah daripada rumah, kena masuk ke quarters ataupun pusat perpindahan. Rasanya bukan dia saja, ada di kalangan sahabat-sahabat kita. Kalau bukan kita pun mungkin orang tua kita, mungkin saudara mara kita yang berada di sana, sama-sama kita ambil satu solidariti untuk kita memberikan kekuatan secara berjemaah kepada sahabat-sahabat kita di sana. Tanyalah khabar, mesej kan? Tanya khabar, mungkin kita boleh berikan sedikit sebanyak semangat, kata-kata motivasi kepada mereka yang memerlukan dalam keadaan mereka sedang down. Hari ini mereka yang diuji. Kita tak tahu ke depan boleh jadi kita pula yang akan dilanda nasib yang sama ataupun nasib yang berbeza. Jadi ini semua adalah satu pusingan zaman. Tak semua orang akan sentiasa di atas, akan ada rotation yang akan menyebabkan kita akan merasai sedikit sebanyak apa saja musibah-musibah yang berlaku di atas muka bumi ini, dia akan memberikan tempiasnya kepada orang lain. Jadi di situ kita mohon seruan untuk kita sama-sama mendoakan sahabat-sahabat kita di sana. Termasuklah kita ada satu chalet ke Kunang di Rompin baru-baru ni, Recation ada pergi ke sana dan dia ada buat satu tree house sebelah dengan pantai, pun habis semua diuji dengan dilanda badai apa semua, roboh dan runtuh keseluruhan chalet-chalet yang dia ada di situ, menyebabkan hilang punca pendapatan. Jadi kita tak sangka Allah boleh mengubah dalam tempoh satu malam apa saja perubahan zaman, atas kehendaknya, atas ketentuan dia, benda itu boleh berlaku tanpa ada negotiation. Kalau dulu betul ada Rasulullahnya, ada Nabinya, ada yang membawa berita, kabar gembira dan kabar peringatan untuk menyampaikan kepada kita bahawasanya akan berlaku musibah, malapetaka dan bencana sekian yang Allah dah layoutkan kepada Nabi. Tapi hari ini yang ada petunjuk itu hanyalah di dalam Al-Quran. Allah bagi satu buku yang menunjukkan conclusion umat seluruhnya daripada Nabi Adam sampailah kepada kita bagaimana untuk kita memahami keseluruhan akhlak. Saya streskan di sini akhlak, keseluruhan akhlak manusia daripada Nabi Adam sampailah kepada kita umat di akhir zaman. Bicara Al-Quran itu adalah bicara akhlak. Bila Allah gunakan perkataan qalaq berulang-ulang kali, qalaqal insana min alaq, wahyu pertama perkataannya adalah khalaqa, dan kemudian Allah ulang-ulang lagi. Wahyu yang kedua turun, khuluqin azim, dalam surah Al-Qalam. Dinampakkan pula. Jadi Allah nak turunkan kepada kita ni tidak lain dan tidak bukan satu penciptaan khuluqin azim, akhlak yang mulia. Dan diceritakan pula dalam surah Anbiya, surah Al-Ahzab, surah Al-Ahzab, surah 33 ayat 21 tu, di mana dinampakkan bahawa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Daripada cerita yang ada pada Nabi terdahulu, tidak lain mereka membawa satu risalah berita tentang penciptaan manusia yang nak didasari dengan akhlak yang mulia, yang uswahnya ditunjukkan oleh mereka yang paling awalul muslimun. Kalau kata hari ni, kalau saya buka surah Al-Waqi'ah, kita akan nampak 3 cabang golongan. Ada golongan yang awal, ada golongan yang terakhir. Tetapi dalam golongan awal itu, ada yang awal-awal lagi daripada golongan kanan tu. Yang ini yang kita kena kenal. Siapakah golongan-golongan yang krim ni? Dia ni adalah satu golongan yang awal daripada dalam golongan orang kanan. So baca surah Al-Waqi'ah, ceritanya tentang cerita kiamat. Tapi dalam cerita kiamat itu Allah tidak menampakkan tentang perkataan kiamah. Allah cuba nampakkan iza waqa'atil waqi'ah. Kan? Apabila telah berlaku peristiwa waqi'ah, satu keadaan realiti,
Kalau kata fiqh waqi' itu dipanggil fiqh reality. Dalam dululah waktu belajar dulu kan. Jadi ini adalah fiqh contemporary, dalam keadaan semasa. Apabila berlakunya sesuatu peristiwa yang mengikut keadaan semasa, manusia akan terpecah kepada 3 golongan. Golongan yang awal, mereka ini sentiasa mempersiapkan diri mereka untuk bersiap siaga apa saja dengan kemungkinan-kemungkinan yang berlaku, apa saja yang Allah dah layoutkan, dah beritahu, dah gambarkan, dah pesan, Nabi pun dah sampaikan. Maka mereka ini sentiasa bersiap siaga untuk menerima apa sahaja ketentuan Allah berdasarkan Al-Quran. Jadi first golongan itu. Kemudian ada golongan kanan. Mereka ini yang nak berganjak daripada golongan kiri, mula untuk mencari jalan untuk masuk ke golongan kanan. Hijrah daripada dosa lama kepada syurga yang Allah janjikan. Dulu mereka berada di jurang api neraka. Sebab apa? Dah berada dalam golongan-golongan kiri. Ini Allah sebutkan dalam surah 3 ayat 103, surah Al-Imran ayat 103. Golongan-golongan yang dahulunya mereka bermusuh-musuhan. Golongan yang dahulunya mereka bercerai-berai. Lalu Allah selamatkan mereka yang ketika itu berada di jurang api neraka. Lalu fa'allafa baina qulubikum. Lalu disatukan hati mereka secara jama'i, berjemaah. Dengan pesanan Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Hendaklah engkau berpegang teguh. Khusus Allah menggunakan perkataan wa'tasimu, kerana di situ ada perkataan ain, sim dan mim. Asama. Asama inilah yang membentuk perkataan maksum. Jadi kalau kita nak terpelihara, jadi bukan sekadar berpegang teguh di situ. Kalau engkau nak terpelihara, kalau engkau nak terjaga, kalau engkau nak duduk dalam keadaan selamat, itu pesanan Allah. Wa'tasimu bihablillah, dengan buhul Allah. Bismillah bihablillah. Ingat, kalau kita nak buat sesuatu dengan basmalah, maka di situ adanya dia ada di situ dengan satu buhul yang akan mengikat kita. Ikatan yang akan menyebabkan kita duduk. Dan ikatan itu, kalau kita ikat satu saja, dia baik tak payah ikat sebab satu batang saja. Kalau satu batang ni nak ikat, dia hanya sebagai satu anchor. Itu kalau kita nak ikat satu benda. Tapi kalau kita nak namanya ikatan, kita nak mesti menghubungkan satu gumpalan, dua benda yang kita nak satukan. So kita nak kena ikat dengan apa? Pastinya dengan basmalah yang didasari dengan Al-Quran, kitab dan sunnah. So bila Allah kata begitu, wa'tasimu, dengan kongsi makna perkataan maksum tadi, sebenarnya yang akan menjadikan kita ini selamat, kita ini terpelihara daripada dosa, daripada perkara-perkara yang lalai, perkara yang lara. Kita tidak maksum, tetapi yang maksum itu adalah risalah itu. Al-Quran sudah sempurna, Al-Quran sudah perfect untuk kita baca dan fahami. Yang tidak perfectnya adalah kita ni sebenarnya yang hari-hari ada dosa, yang hari-hari bergelumang dengan maksiat, hari-hari termasuk dalam golongan kiri. Kejap kanan, esok kiri. Malam kanan, siang kiri. Lusa kanan, tulat jadi kiri. Hari-hari kita ni berbolak-balik ke kiri dan ke kanan. Sebab tu surah Kahfi tu dinampakkan sebagai mereka yang sedang tidur, mereka yang sedang lena, dibolak-balikkan sekejap ke kiri, sekejap ke kanan. Kitalah manusia-manusia yang sedang tidur dalam sistem Dajjal, duduk dalam sistem yang kadang-kadang kita tak perasan pun. Dan paling penting adalah untuk kita memahami bagaimana kita nak menyelamatkan diri kita daripada sikap dan juga akhlak kita yang sudah pun ditanam daripada kecil menjadi ejen pembenihan tunas kepada Dajjal. Ini semua kita tak perasan. Ini semua kita tidak sedar. Dan benda itulah yang berlaku daripada zaman Rasulullah SAW, bukan saja zaman Nabi Muhammad. Sebelum itu lagi, daripada zaman Nabi Adam sampailah kepada kita di akhir zaman. Peristiwanya pasti akan berulang, diulang-ulang, dan akan diulang siar lagi perkara yang sama di dalam Al-Quran. So tanggungjawab kita baca. Baca bukan sekadar tilawah, baca disertai dengan Iqra. Iqra, kita bakar itu sebagai satu bentuk tauladan yang kita nak ikuti uswah yang ditunjukkan oleh para anbiya.
dan juga rasul-rasul yang telah membawa risalah yang maksum tadi. Sebab atas kapasiti Nabi, kalau kita tengok dalam Al-Quran, Quran sendiri menegur Rasulullah SAW dalam beberapa urusan. Maksudnya, Nabi pun ada tak melakukan kesilapan dan kesalahan di dalam menyampaikan dakwah dan seruan baginda? Ada. Jadi, Nabi atas kapasitinya sebagai seorang manusia, sebab tu Nabi kata, ana basyarum mislukum, aku ni pun manusia sama macam korang. Itu ada dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Ayat terakhir sekali ditamatkan perbincangan dalam surah Al-Kahfi itu. Kalau engkau nak bangkit balik agama ini, engkau nak kembalikan balik ke gemilangan Islam, engkau nak bawa manusia kembali balik kepada risalah Allah, engkau kena sedar bahawasanya Nabi Muhammad itu pun dia adalah manusia biasa yang menerima wahyu, yang mendapat perintah, lalu dia melaksanakan perintah, membangkitkan kembali, mendirikan kembali risalah tadi untuk dilaksanakan. Beza dengan kita hari ini, kita dapat risalah tersebut, risalahnya sudah maksum, tetapi perangai kita, akhlak kita yang hari-hari kita meremehkan risalah tersebut. Ini yang berlaku. Kita dibuai dan kita lena dengan segala perkara-perkara yang dah pun dituba melalui segala propaganda Dajjal. So once again, kita jadi manusia yang ingkar kepada risalah tadi tu. Bila mana risalah yang datangnya daripada Allah, kita tidak fahami dan kita tidak yakini, malah kita tidak hayati. Jadi masalah umat kita hari ni yang kita nak kena repair, nak kena betulkan adalah macam mana kita nak membawa semula fungsi dan peranan sebagai seorang pembawa risalah tadi tu untuk kita hidupkan risalah yang maksum itu. Automatically, kalau kita menjaga Allah, Allah akan jaga kita. Jadi nak jaga Allah sebenarnya, jaga apa saja yang Allah dah risalahkan kepada kita. Allah dah sampaikan kepada kita. Kau jaga Allah, Allah akan jaga kau. Itu antara tips yang ada di dalam surah Al-Kahfi, di mana di akhir zaman nanti apabila Dajjal datang, dia akan membawakan kepada kita antara arak dan susu. Yang akan menyelamatkan kita adalah apa saja ayat Al-Quran, kalau ikut pada hadis dan juga cerita-cerita yang dikongsikan kepada kita tentang fitnah akhir zaman. Yang akan menyelamatkan kita nanti hanyalah ayat Al-Quran yang kita hafal. Kalau ikutkan, dia kata hafal. Sebenarnya bukan hafal. Hafal itu cuma letak di kepala. Tetapi yang kita hafaz, ada beza. Orang Melayu kata hapai. Tahu orang Penang lah, hapai. Hapai itu hafal. Tapi sebenar-benarnya adalah hafaz. Hafaz daripada perkataan hafiz. Hafiz jadi tahfiz. Jadi orang-orang yang menjadi al-hafiz ini adalah mereka yang menjaga kalimatillah itu. Mereka menjaga kalimat-kalimat Allah. Mereka menjaga segala isi konten risalah Allah. Untuk apa? Untuk mereka pastikan preservation dari segi apa yang ada dalam isi kandungan Quran itu tidak diracuni, tidak ditomah ataupun tidak ditambah, ditokok tambah atau akan menjadi sesuatu yang lain dari segi Arabnya sahaja. Tapi penjabarannya dia boleh bertambah mengikut kesesuaian zaman. Penjabaran inilah yang sebenarnya kita sebagai umat di akhir zaman hilang resepi bagaimana untuk menjabarkan ayat-ayat Allah. Menjabarkan ini adalah satu bentuk kita nak mengeluarkan, ekstrak semua yang ada di dalam ayat-ayat Quran itu dalam bentuk aplikasi. Jadi penjabaran ini yang dah lama hilang. Ilmunya sudah pun ditutup. Ilmunya sudah dimasukkan ke dalam gua. Ilmunya sudah hilang. Jadi kahfi ni adalah untuk mengembalikan balik semula ilmu yang satu ketika dulu ada bersama-sama dengan Nabi dan para sahabat, ada di kalangan ahlu sufah. Ni ahlu sufah pun take note, kita kena kenal siapa ahli sufah. Kita kena kenal siapa kalangan sahabat-sahabat Nabi yang meriwayatkan wahyu Allah ini dalam bentuk kalam. Mereka tekskan menjadi kalam, lalu mereka menjadi guru yang mengajarkan orang lain apa rahsia-rahsia yang ada di dalam Quran. So kita kalau boleh, kita tak nak jadi orang yang hanya
membaca sirah, membaca sejarah, tapi kita tak tahu how to apply ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Semalam saya bagi satu hint, saya bagi satu teaser dalam post yang mengajak kita semua untuk datang pada live hari ini. Dalam hadis yang disampaikan itu, Nabi nampakkan satu fasa di akhir zaman. Akan sampai satu masa umat manusia ini, di mana di akhir zaman itu kita akan lihat Islam hanya tinggal nama. Kemudian Al-Quran hanya tinggal tulisan. Masjidnya indah tetapi kosong dari petunjuk. Okay, kita pergi dulu 3 elemen ni. Kita tak nak pergi cerita tentang ulama' lagi. Kita tak nak cerita tentang benda yang jauh, tentang fitnah yang mereka hadapi. Kita fokus kepada 3 perkara ini untuk kita sama-sama fahami dan juga kita sama-sama hayati. Persoalan-persoalan yang kita nak kena tembusi bukan sekadar kita nak cari apa yang berlaku dalam masyarakat kita, tapi kita sendiri nak kena korek balik apa sebenarnya yang sedang bergelodak di dalam nafsu dan jiwa kita. Bila mana Rasulullah sudah mendefinisikan akhir zaman nanti Islam hanya tinggal nama. So kalau kita tengok dekat sini, saya ada buat sedikit nota lah. Bila Islam hanya tinggal nama, persoalan dia adalah benarkah Islam hanya tinggal nama? So ini soalan yang kita nak kena tanya. Tanya balik diri kita sendiri. Ini muhasabah, ni namanya Iqra' kitabaka. Baca kitab engkau. Kitab yang Allah dah bagi Quran, kitab yang Allah dah bagi kepada kita di tangan kita. Cuma tunggu masa kita nak memahami. Adakah kita benar-benar faham apa yang Allah dah nukilkan khusus untuk kita jadikannya sebagai petunjuk, sebagai hudan warahmah dalam kehidupan harian kita. So persoalan ini kita kena tanya ni, benarkah Islam hanya tinggal nama? So kita pun kena scan balik. Jangan scan orang lain lagi, scan kita dulu. Tanya diri sendiri, kan, nama kita dah Islam, adakah kita ni sedang mempresent ataupun sedang mewakili, sedang menzahirkan, sedang menunjukkan Islam yang sebenar, atau kita sendiri pun masih tak tu tak ting, kita sendiri pun tak faham, kita sendiri pun tidak jelas, kita sendiri pun tidak tahu Islam yang kita warisi ini adakah benar-benar kita yakini dan kita fahami, atau kita hanya jadi orang yang bersangka-sangka dalam gelap, dalam kegelapan, dalam keadaan kita tergaba-gaba di atas sistem yang lain. Once dikatakan sistem yang lain, di sini kita nak kena tahu satu perkara yang kita nak kena bezakan. Al-Quran menampakkan satu manual kepada pelaksanaan satu sistem. Manualnya adalah kitab. Kemudian diberikan kitab itu sebagai satu ketetapan yang termaktub untuk menjadi satu bacaan di dalam bentuk Al-Quran. So, setiap ayat yang ada 6,236 ayat itu, itulah perlembagaan hidup yang kita kena fahami dan yakini. Kena baca dan kena faham. Once kita dah faham, masa untuk kita laksanakan perintah tersebut. Minggu lepas kita dah sembang cerita tentang muqaddam, kita sembang tentang muqaddimah, kita nak kenalkan anak-anak kita tentang apa itu yang isi kandungan Quran, apa berita besar yang kita kena tahu, bagaimana kita nak bawa keluarkan manusia. First kali Allah bedal kita, selepas dapat Fatihah, Allah terus tunjukkan kepada kita siapa ataupun apakah sistem yang kita guna pakai. Itu dinampakkan dengan sistem Al-Baqarah, sistem kehidupan berteraskan gembala. Adakah kita ini pengembala ataupun kita ini digembala? Itu soalan yang kita kena jawab. Dan sama juga dengan anak kita. Adakah kita hanya mengembala anak-anak kita? Kan? Kita suruh dia pergi makan, pergi minum, pergi sekolah. Dah besar nanti pergi kerja. Dah kerja nanti ada duit, kahwin. Dah kahwin nanti dia pula beranak pinak. Pun duk ulang benda yang sama, tetapi kita miss fungsi dan peranan kita memperkasakan Islam dalam rumah tangga kita.
Benda yang kita buat hari-hari tu, rupanya itu hanyalah sekadar menggembala, bukan mengatur. Ini benda yang kita nak faham. Mengatur dan menggembala, dua perkara yang berbeza. Sebab kalau mengatur, kita akan buat sesuatu mengikut aturan. Cuba tengok kalau lembu yang kita lepaskan free grazing. Tak tahulah orang KL sekarang ni sempat ke tidak kenalkan anak-anak dengan lembu. Sebab saya beranak dalam keluarga yang memang keluar-keluar je ada lembu depan mata. Bapak saya memang pengembala lembu dan kita memang kenal sangat lembu, kan? So kita tahu sistem lembu tu macam mana. Kalau once free grazing, habis. Tambah lembu yang tak diikat, lepas saja ke bendang, dia tak kira. Waktu bendang yang bukan bendang padi yang tengah masak lah, waktu selepas padi dituai, habis semua petak yang kosong tu, dia akan pergi makan. Kalau kambing pula, dia ni suka browsing. Dia browsing, dia akan cari pucuk yang terbaik. Sebab tu kalau kita tengok, orang marah sangat kambing ni sebab dia makan pucuk-pucuk. Rumah orang ni ada pokok-pokok ditanam, dia akan makan pucuk-pucuk muda. Itu kambing. Dia cerdik sikit lah. Lembu, dia tunduk saja, dia tak pernah tengok ke langit, dia tengok ke bawah je, kan? Jadi lembu ni berbeza sikit, kan? Tapi cerdiknya pula binatang ni, dia tahu maghrib dia akan balik rumah. Ni cerdik sikit pada manusia. Manusia maghrib pun belum tentu balik rumah lagi, kecuali yang mana yang ada keluarga, dia kena balik ambil anak dia pergi sekolah, daripada sini apa semua, dia akan balik rumah. Kalau anak-anak muda ni tak ada lagi. Pukul 12 malam, pukul 3 pagi. Kalau dulu ada pesta Pulau Pinang tu, pukul 6 pagi baru sampai rumah. Sebab apa? Pergi pesta dekat Penang. So semua ini adalah satu sistem yang kita nak nampakkan bagaimana beza antara aturan, peraturan dan pengaturan dengan sistem yang ada dalam gembala dan penggembala. Kita ni siapa? Dan siapakah gembala yang paling besar? Dia kena tengok dari skop yang besar sampailah skop yang paling kecil. Daripada sekecil-kecil individu, rumah tangga, sampailah sebesar-besar negara dan dunia. Kita ini sedang digembala oleh siapa? Kita ini sedang diatur oleh siapa? Ini semua persoalan yang kita nak nampak. So sistem tadi, bicara sistem tu adalah bicara pengaturan. Sistem yang ada dalam kitab, dalam Quran itu diterjemahkan dalam bentuk sistem yang akan dipakaikan kepada manusia. So sistem tadi itu adalah satu pakaian. Lelaki adalah pakaian bagi wanita dan wanita adalah pakaian bagi lelaki. Maksudnya sistemnya saling memerlukan. Itu Allah kata di dalam Quran. Kalau kita dah berkahwin, lelaki dan perempuan berkahwin, maka kita boleh campuri, gauli dua-dua jantina ini dengan sistem pakaian yang masing-masing. Kalau pakaian untuk wanita, pakaiannya mesti berjahit. Kalau pakaian untuk lelaki, mesti pakaian yang lepas, tak berjahit. Ada beza tak? Ada. Sebab tu kita buat umrah dan haji, kita ada pakaian yang khusus. Lelaki yang tidak berjahit, perempuan yang berjahit. So kena tahu. Tandanya apabila berjahit, itu adalah tanda batas, adalah sempadan. Bagi perempuan, terlalu banyak sempadan-sempadan yang dia kena fahami. Kena jahit, kena tahu batas, kena tahu had, kena ada boundaries and limitation bagi perempuan. Sebab tu perempuan ni kadang-kadang banyak benda yang menghalang dia untuk melakukan sesuatu secara fitrahnya adalah urusan-urusan arijal, lelaki. Hari ini saja wanita pakaiannya sudah dilepaskan. Sebab tu kita tengok perempuan yang pakai mini skirt ada, yang dedah dada, dedah rambut, dedah itu, dedah ini semua. Why? Kerana mereka sudah melepaskan jahitan yang Allah sudah letakkan sebagai satu pakaian khas bagi wanita. Itu kalau kita cerita tentang pakaian yang kita pakai begini. Tapi dari segi sistem dan pengaturan, nak bagi tahu wanita ada had dan batasnya. Berbanding lelaki, mereka tidak ada batas, mereka boleh pergi jauh. Mereka dari segi kalau tengok cerita tentang pakaian dan masjid pun, wanita tempatnya di rumah, lelaki tempatnya di luar rumah. So ada beza yang kita kena tahu. Tapi begitulah di akhir zaman, sistem Dajjal itu sudah berada di atas, meninggalkan Islam hanya tinggal nama. Kita boleh sembang tentang maksiat, dalam mulut duk cerita tentang maksiat, kita pun tengah melakukan maksiat. Dalam keadaan mulut sedang bercakap tentang halal dan haram, kita juga yang sedang melakukan. Tangan kita dan kaki kita jugalah yang tempatnya sedang berada di tempat yang halal dan haram.
Ada sekejap duduk tempat halal, masuk pula tempat haram. Bercampur aduk sepanjang masa. Antara hak dengan batil itu terlalu nipis jalannya dan laluannya untuk kita pisahkan, untuk kita dasari dan fahami. Jadi ini benda yang kita nak kena tahu. So nama tadi tu hanya tinggal pada terminologi yang kita warisi. Okey, saya ulang lagi sekali. Apa saja yang kita dapat daripada Islam, kebanyakannya hanyalah terminologi, nama-nama yang kita warisi. Kita tahu tentang syahadah, kita tahu tentang solat, kita tahu tentang puasa, kita tahu tentang zakat, kita tahu tentang haji. Tapi semua perkara itu, rukun Islam hanyalah nama. Kita boleh sebut kerana benda tu dihafal, benda tu diajar di sekolah, tetapi benda tu tidak dihayati di dalam jiwa. Kita belajar rukun iman, rukun nikah, rukun itu, rukun ini, tapi hanya jadi satu bentuk nama. Tanya anak kita pun tak dijawab. Semalam ada seorang sahabat ada bercerita dengan saya lah, berkongsi cerita dengan saya. Dia ada WhatsApp, ada mesej saya Telegram. Dan bila dikongsikan tentang sejarah sirah, bila mana sirah Nabi itu dinampakkan salah satu daripada sunnahnya adalah Nabi berenang, kemudian Nabi memanah, kemudian Nabi berkuda. Kita ambil tiga-tiga elemen itu, kita terus jadikannya sebagai apa? Sebagai satu bentuk sunnah. Samalah dengan makanan sunnah. Kalau kata kurmanya, kalau kata itunya, ininya semua, kemudian kita kata itulah makanan sunnah. Jadi kalau Rasulullah makan roti Arab, kita pun makan roti Arab. Sebab apa? Makanan sunnah. Roti Arab tak jadi makanan sunnah, kurma saja jadi makanan sunnah. Kan? Jadi apa yang Nabi makan, kita jadikan dia sebagai ciri makanan kita. Okey, ini nampak sebagai satu benda yang kita nak kena faham dari segi konsep. Makanan yang terbaik, sunnah yang terbaik adalah halalan thayyiban. Itu yang kita kena pegang. Yang bersih lagi suci. Dan dia sebenarnya tidak dicampur dengan segala yang syubhah. Yang kita tahu benda itu adalah sesuatu yang jelas, yang pasti benda itu sudah bersih. Itu sunnah yang sebenar. Sunnah yang didasari dengan kitabnya. Kita nak ambil cerita makan kurma, itu cuma aktiviti Nabi secara peribadi. Apa Nabi makan, itu adalah perbuatan Nabi secara lahiriah dan zahirnya sebagai manusia biasa. Nabi mesti makan, Nabi mesti mandi, Nabi mesti nak pergi tandas, Nabi mesti nak kena naik kenderaan, Nabi nak buat itu, Nabi nak menggauli isteri dan semua. Itu adalah fitrah dan normalisasi sebagai seorang manusia. Jadi kita hari ini kebanyakan kita mengambil sunnah itu dalam bentuk praktis individu Nabi. Kan? Kadang-kadang kita tengok kan, Nabi pakai selipar kaki kanan dulu, kemudian baru pakai kaki kiri. Nabi ketik kuku bermula daripada tangan. Nabi mula daripada sini. Contohnya kan, okey, Nabi mula daripada ibu jari. Nabi buat begini kan. Kemudian Nabi ambil sini. Habis kat sini, kemudian Nabi tamat pun jari kanan juga. Ini sunnah. Kalau kata orang kata, oh ini sunnahnya. Bermula daripada tangan kanan dan berakhir dengan tangan kanan. Bermula jari telunjuk, kemudian ulang sampai habis, buat ke sini, habis ibu jari kiri, dan kemudian ditamatkan dengan ibu jari kanan. Kemudian orang pun kata itu sunnah. Buatlah kita setiap hari Jumaat. Sebab apa? Sunnah pula ketik kuku hari Jumaat. Jadi kita cuma buat sunnah secara individu. Kita jarang buat sunnah secara amal jama'inya. Amalannya membangunkan agama, amalannya membangkitkan Islam, amalannya menyebabkan tegaknya balik agama sebagaimana yang Rasulullah SAW laksanakan. Jadi bab ni sebenarnya yang kita kadang-kadang terlepas pandang. Kita melihat satu sisi sunnah itu dalam skop yang kecil. Tapi sunnah yang besar tu, macam mana Nabi berperang, Nabi bangunkan agama, Nabi perangi riba, Nabi buat ini, Nabi wakafkan harta dan diri, Nabi bangunkan Islam tanpa berkira-kira. Itu kita tinggalkan. Kita buat apa yang kita suka, kita pilih apa yang mudah, tetapi kita tinggalkan apa yang susah, apa yang payah, apa yang kita rasa, oh ni Nabi seorang yang boleh buat. Dan di situ kesilapan kita dalam kita menentukan sunnah yang sepatutnya kita buat dan sunnah yang sebenarnya kita sudah pun dimol dalam kefahaman nenek moyang yang hanya tinggal nama. Bila namanya makanan sunnah, kita pun hanya direct kepada
Satu, habatus saudanya, makan dengan ini, makan dengan madu Yaman. Madu terbaik adalah madu yang berdasarkan lokaliti. Kerana lebahnya itu duduk dengan lokaliti yang sesuai dengan iklim, sesuai dengan khatulistiwa dan sesuai dengan zaman dan juga fasa secara geografi. Kan? Jadi kalau nak kata madu, Nabi cuma cakap minum madu. Sebagai apa? Itu syifa untuk menyembuhkan kita. Bukan cerita madu Yaman mesti terbaik. Sesuai dengan tempat dan juga ekosistem di Yaman, maka Yaman lebahnya untuk orang Yaman. Di Malaysia, lebahnya untuk orang Malaysia. Begitu. Kan? Kalau kata beras di tanah air kita, maka beras itulah satu makanan yang kita kena pastikan dia bersih lagi suci. Cuma hari ini, dengan beras yang sudah pun diproses, yang sudah pun melalui satu proses bleaching, sehingga zat yang ada di dalam beras itu hanya tinggal berapa persen saja. Adakah kita nak katakan beras itu menjadi satu makanan yang baik? Kalau kita tengok dari segi hari inilah, dikatakan punca kepada karbohidrat yang berlebihan itu adalah datangnya daripada beras. Kerana sifat manusia yang duduk dekat Nusantara ni, dia tak boleh elak daripada makan nasi, makanan ruji kita. Roti, tepung, apa semua bagai. Jadi kita hanya fokus kepada makan tu. Jadi obesiti yang datang kepada kita berpunca daripada makanan, cara pemakanan, kaedah pemakanan. Jadi kalau kata kita nak buat sesuatu, kita kena fahami terminologinya. Nama itu bukan sekadar kita jadikannya retorik. Kita kena faham dan kita kena laksanakan berdasar keperluan zaman. Itu satu. Ini baru nak cerita benarkah Islam hanya tinggal nama, baru nak masuk sistem. Jadi sistem Islam itu nak dipakaikan kepada kita, kita ni sendiri nak kena tahu nama-nama yang ada dalam Islam itu adalah untuk kita fahami dan kita laksanakan. Daripada Quran, hari ni kita cuma faham Quran itu hanya satu buku, satu kitab yang kita nak kumpul pahala. Kita tak tahu pun apa kita baca. Sama dengan solat. Pada kita, solat itu adalah satu benda yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi kenapa sampai hari ini, lepas solat, kita tak berasa pun kita ni dekat dengan Allah? Jadi di mana silapnya? Di mana salahnya? Adakah solat itu yang salah atau kita yang silap? Jadi kita nak kena betulkan balik banyak benda sampai kita jelas bahawasanya Islam itu tidak sekadar didasari pada nama. Puasa, kenapa hanya Nabi dah pesan dah, akhir zaman nanti umat aku berpuasa tapi hanya dapat lapar dan dahaga. Dan benda itu benar. Ramai yang puasa sebulan, tapi bila habis saja Ramadan, Syawal itu segala mak nenek syaitan ni keluar. Jadi puasa yang dalam bulan Ramadan tadi tidak berjaya membawa manusia kembali kepada ketakwaan. Sebab tujuan puasa adalah takwa. Kenapa selepas Ramadan manusia tidak bertakwa? Malah manusia habis komitednya dengan pembaziran, komitednya dengan segala urusan hiburan. Kenapa? Waktu dalam bulan Ramadan artisnya bertudung, tapi bila lepas pada Ramadan hidanglah tudung. Kenapa pergi umrah pakai tudung, balik umrah hilang tudung? Kenapa kita pergi kubur nak pakai baju yang proper, keluar kubur dah mula tak pakai baju yang sopan? Sama dengan masuk masjid, pakai baju yang elok, tutup rambut semua, keluar masjid semuanya hilang. Pakai tudung ketika akad nikah, lepas akad nikah tudung pun hilang, baju pun hilang, kembali seksi. Duduk dekat tanah air, pakainya cantik, pakainya sopan, once keluar negara, pergi ke Hawaii apa semua, kita pun pakai bikini apa bagai. Jadi Islam itu hanyalah jadi satu bentuk majlis. Ada majlis, maka ritualnya Islam itu datang. Kerana apa? Kerana kita menghormati majlis. Kita tidak menghormati Allah, tetapi kita menghormati majlis. Dan kita ingat kan, kita dengar bagi menghormati majlis pada hari ini, maka kita akan menyebut imam ni bla 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 bla, tahfiz gini untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran untuk memberkati majlis kita pada hari ini. Datanglah, dia pun bacalah satu surah. Bila dia baca satu surah tu, semua yang duduk depan tu tak faham apa. Kenapa? Sebab kita hanya menghayati irama dan lagu yang dibacakan dalam Al-Quran itu. Kita cuma mendengarnya dengan asyik, tetapi kita tidak memahami sepatah haram pun yang keluar daripada mulut orang yang membacakan Quran. Kita cuma dapat nikmat keindahan bacaannya, tetapi kita tidak dapat mesej utama yang disampaikan Quran kepada kita melalui ayat-ayat Allah. Perantaraannya adalah orang yang membacakan Quran tadi.
So di sini kita nak kena balik kepada basic. Quran kalau nak baca, biarlah kita baca sekali dengan terjemahan dan penjabaran dia. Jangan kita bacakan Quran itu hanya dalam bahasa Arabnya saja. Sebab yang ada depan mata kita tu orang Melayu tak? Orang Melayu semuanya kita ni. Jadi once kita bacakan Quran, jangan lupa untuk kita dasarkan dia kembali dengan perintah-perintah dalam makna yang sampai dengan tujuan maksud Al-Quran tadi. Kalau tidak, dia jadi balik kepada ilmu yang tidak bermanfaat. Quran itu satu ilmu, tetapi bila tidak difahami, dia bermanfaat tak? Maka dia tidak jadi sesuatu yang bermanfaat. Kita sangka, kita rasa kita baca Quran, dan kita rasa dan angan-angan kita adalah kita mendapat pahala. Itu semua orang dah ditanam daripada kecil sampai besar. Angan-angan yang diletakkan dalam kepala kita bahawa kita baca Quran nanti kita akan mendapat pahala begini. Dan kita ambil hadis itu, kita ambil hadis ini untuk menguatkan hujah kita. Benar, kalau kita faham pahala itu maksudnya ilmu. Tapi bila kita faham pahala itu adalah sesuatu yang berbentuk simpanan, tahu? Dia macam KWSP pula kan. Kita simpan benda tu untuk kita ambil di akhirat nanti. Itu adalah sesuatu yang kita serah saja kepada Allah. Bagaimana cara Allah nak bagi kepada kita, bagaimana Allah nak memberi ganjaran kepada kita di akhirat nanti, itu hak Allah, itu milik Allah. Jangan kita duduk dan hidup dalam angan-angan yang dah dicipta, yang ditubuh dalam kepala kita, sampai kita lupa hakikat sebenar Quran itu adalah untuk kita buat pada hari ini. Ni Al-Quran ni, saya bagi konsep mudah, saya bagi konsep senang. Saya dirujuk dalam cerita tentang bagaimana ada satu, siapa mesej saya tak ingat. Saya bukan daripada maqasid rasanya, benda tu datang daripada, saya pun tak ingat siapa, tapi dia ada mesej saya lah. Dia tanya saya tentang macam mana pandangan saya terhadap satu isu, tentang satu isu bila mana antara adil, dia ada dua lah. Satu ada cerita tentang kita nak memberi komen balas kepada orang, kita nak bagi komen balas kepada orang, tapi kita jangan hentam orang tu melampau-lampau. Sebab apa? Sebab kita nak adili sesuatu benda tu dengan adil. Mungkin orang tu salah, mungkin orang tu betul, tetapi lebih baik kita berdiam diri, to be kind. Lebih baik kita jangan banyak bercakap. So antara mengadili dalam menegakkan yang hak, ni adil untuk menegak yang hak. Maksudnya kalau benda tu salah, kita kena cakap. Sebab apa? Kita nak tegakkan yang hak. Itu. Tapi kalau to be kind, tak perlulah kita panjang-panjangkan isu kan. Kita nak komen lebih-lebih sampai benda tu akan menyebabkan satu peristiwa yang lebih besar sampai berlaku perpecahan. So kita kena tahu a very thin line antara kita berhujah dan berdebat untuk menegakkan yang hak, dengan satu lagi kita jadi orang yang tarik diri, tarik handbrake, to be kind. Kita tak nak benda ni jadi panjang, so kita stop dia punya perbalahan dan perdebatan. So ini antara benda yang ditanya kepada saya. So saya tak ulas sangatlah benda tu, cuma saya nampakkan sedikit sebanyak tentang konsep adil untuk kita fahami dengan lebih jelas. Sebab ramai orang kadang-kadang kita tak perasan adil itu, kita nampak kalau kita menegakkan yang hak, kita mesti adil. Kita mesti cakap, kita mesti imbang, benda tu mesti seimbang, adil. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. So saya tarik benda ni dalam bentuk yang lebih dekat, bentuk keluarga. Cerita parenting ni dia mesti balik pada keluarga kita. So adakah adil kita melakukan satu benda yang salah pada Al-Quran? Al-Quran sepatutnya jadi petunjuk yang jelas, bacaan yang jelas. Tapi hari ini Al-Quran tidak jadi satu bacaan jelas. Baca bahasa Arabnya tapi seorang pun tak faham. Jadi dia mampu tak jadi bacaan jelas seperti mana kehendak Allah? Tak. Lalu kita automatically jadi orang yang zalim. Itu benda pertama yang kita tidak adil pada kitab, pada Quran. Betul Quran turun dalam bahasa Arab, tanggungjawab kita untuk mencari maknanya, mencari kefahamannya, untuk kita hayati. Namanya hayati, fahami. Hayat itu maksudnya hidup. Jadi Quran tadi itu diberikan kepada kita untuk kita hidupkan dia dalam bentuk praktis. Bukan kita hidupkan bacaannya sahaja. Ini benda yang kita nak kena tahu. Dan kemudian dia ada masuk konsep izin.
Jadi adil bagi seorang suami, ni saya masukkan konsep izin dan salam, sebab dalam perbincangan saya dengan dia tu ada dinampakkan sedikit tentang bicara syura. So saya nampakkan praktis di RPWP adalah konsep izin, salam dan ampun. Ini benda yang besar dalam aktiviti kita sebagai seorang manusia biasa yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Izin, salam dan ampun ni adalah benda yang Allah sebut dalam Quran. Biizni Rabb. Kadang-kadang ada perkataan dengan izin Rabbnya. Allah ada sebut. Sebab tu ada perkataan insya-Allah dengan masya-Allah. Kita kadang-kadang kita pun tak tahu. Kita main sebut saja insya-Allah, insya-Allah, insya-Allah. Kadang-kadang kita sebut masya-Allah, masya-Allah kan. Kita nak menampakkan sesuatu benda ni. Kalau saya tanyalah ni, kalau ada depan saya sedap ni kita buat kelas talaki ni. Duduk ramai-ramai depan ni, saya tanya seorang-seorang ni. Insya-Allah tu apa yang dia faham? Ni kawan ni faham apa? Kawan ni faham apa? Ni faham apa? Ni faham apa? Sebenarnya semua jawapan kita tu betul berdasarkan kapasiti dan kefahaman yang kita warisi daripada nenek moyang kita. Semua tak salah. Betul. Tetapi yang kita nak betulkan balik adalah semua tu mesti didasari dengan basmalah. Maksudnya apa yang Allah kehendaki. Itulah yang dinamakan insya-Allah. Insya-Allah ni kita cakap tentang apa? Allah kehendaki. Kan? Biiznillah itu dengan izin Allah, dah betul dah. Tapi insya-Allah tu adalah berdasarkan kita minta mudah-mudahan kan. Insya-Allah Allah kehendaki benda tu berlaku. Masya-Allah beginilah yang Allah kehendaki. Kita tak boleh lah. Inilah yang Allah dah jadikan. Kita Masya Allah ni kadang-kadang kita nampak sesuatu yang cantik, sesuatu yang ni kita kata subhanallah. Tapi subhanallah kita itu hanya menjadi satu lafaz. Dia tidak menyucikan diri kita. Sebenarnya subhanallah itu adalah untuk menyucikan diri kita untuk Allah. Jadi kita duk sebut di mulut subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali ke, 100 kali ke, 1000 kali ke, 1,000,000 kali sekalipun, dia hanya jadi satu lip service yang kita ulang-ulang di mulut tetapi tidak menyucikan hati. Sebenarnya yang kita nak sucikan adalah hati kita. Biarlah kita sebut subhanallah tu sekali seumur hidup sekalipun. Tetapi jika subhanallah yang kita lafaz itu betul-betul menyebabkan kita ni merendah diri sampai kita meninggalkan dosa kita, sampai kita keluar daripada kezaliman diri kita, itulah satunya subhanallah yang Allah terima dan angkat sebagai satu syafaat yang menyebabkan kita kembali semula kepada Allah. So ada beza antara ritual dengan actual. Dengan Allahu Akbar pun sama. Kita hari-hari sebut Allahu Akbar dalam solat kita. Kita sebut Allahu Akbar yang betul-betul kita sebut waktu mana? Kan? Waktu kadang-kadang kita rasa macam kita nampak sesuatu yang sangat besar. Kan? Kita pun sebut Allahu Akbar. Waktu contohnya kan, dilanda badai. Kan tiba-tiba dah nak kena lambung ombak dah ni. Besar waktu tu barulah kita kata Allahu Akbar. Sebab ketika itu Allahu Akbar itulah yang menampakkan Allah tu besar. Di situlah Allahu Akbar yang sangat-sangat dekat sehingga kita gerun. Kita rasa gahnya Allah, besarnya Allah. Tapi waktu tu dah lewat tak? Dah terlewat. Kerana apa? Kerana kita waktu bila-bila masa kita akan ditimpa dengan musibah, kita akan dilanda dengan fitnah dan kita mungkin akan mati dalam ujian tersebut. Allahu Akbar kita itu hanyalah di paras kerongkong. Taubat kita hanya di paras kerongkong. Baru kita nak benarkan Allah tu besar. Baru kita nak nampakkan Allah tu hebat. Baru kita nak nampak Allah tu agung. Kerana dalam solat kita, kita cuma servis saja di mulut. Kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kita kata Allah tu tinggi. Tapi kita hanya jadi orang yang buat secara ritual. Kita tidak meninggikan Allah itu dengan dasarnya kita mengangkat segala perintah dan nisbahkan semua yang ada di dalam Quran itu untuk kita jadikan sebagai satu wacana untuk kita menjadi seorang manusia. Jadi kalau kata suami tadi tu bicara pengatur, untuk kita angkat aturan ni, maka untuk adil kepada suami, isteri kena tunduk dan isteri kena minta izin. Ini izin itulah yang akan menyebabkan ego seorang isteri menjadi rendah dan suami yang layak untuk diangkat sebagai pengatur rumah tangga ditinggikan dengan sebenar-benarnya. Itu cerita penyucian. Jadi kalau kata kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, kita cuma baca untuk menjadikannya sebagai satu ritual. Tapi dari segi actual,
subhana rabbiyal a'la. Kita nak mengangkat siapa yang layak untuk diangkat. Rabb tadi, subhana rabbiyal a'la. Jadi kita nak mengangkat a'la tadi tu adalah orang yang nak ditinggikan. Kan? Rabb tadi tu nak diangkat. Suami adalah pengatur, ibu adalah pengatur anak-anak. So anak-anak nak disucikan, mereka ini, diri mereka ni untuk diangkat. Peranan ibunya, fungsi ibunya, untuk ibu itu jadi orang yang dihormati. Suami menjadi seorang yang dihormati. Guru di sekolah menjadi orang yang dihormati. Pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin di tempat kerja, pemimpin sebuah negara, pemimpin sebuah organisasi diangkat. Kerana apa? Kerana orang di bawahnya nak disucikan. Kita rendahkan diri kita, sucikan ego kita untuk merujuk. Merujuk. Kalau kita tak tahu, kita bertanya. Itu merujuk. Kalau kita bodoh, kita jahil, kita tak faham, bertanya. Itu merujuk. Nak pergi ke mana-mana, minta izin. Itu merujuk. Kerana kebanyakan kita hari ini adalah apabila kita semua hilang rujukan. Rujukan yang paling besar sekali adalah Al-Quran. Itulah satu-satunya kitab yang sudah ada rujukan zaman berzaman. Zaman Musa, rujuknya kitab. Zaman Isa, rujuknya kitab. Zaman Nabi Ahmad, zaman Nabi Muhammad SAW, semuanya merujuk kepada kitab. Hingga nak buat apa-apa pun, rujukannya adalah kitab. Tapi kita hari ini, kitab itu tidak jadi praktis. Dalam rumah tangga pun, Al-Quran tidak dibicarakan. Quran tidak jadi satu mainan di mulut. Quran tidak jadi satu lisan yang disampaikan. Benda yang kita sembang, benda yang keluar dari mulut bapa, mulut emak, mulut anak-anak. Quran tidak jadi satu zikir, diulang-ulang peringatan. Tahu? Minggu lepas ada satu sahabat yang pergi umrah dengan saya. Dia kongsikan kepada kami sebab dia dah ikut umrah, dia dah attach dengan keluarga prihatin, sangat dekat dengan kami, balik pada umrah, sangat aktif bersama dengan kami. Dia kongsikan satu peristiwa yang berlaku di sekolah. So once dia dah mendampingi Al-Quran, memahami apa tuntutan Quran, lalu dia sampaikan kepada anak-anak dia. So anak ni sudah masuk dalam mold pembinaan dan pembentukan Al-Quran. So anak lelaki dia ni, anak lelaki disiplin kami adalah menggunakan Quran itu, semua ayat Quran 6,236 ayat adalah zikir. Dia tak ada kita ambil ayat ni, yang ni zikir maksurat, yang ni zikir sebelah pagi, ini zikir sebelah petang, ini zikir sebelum tidur, ini zikir waktu malam. Tak. Itu hanya tinggal nama, namanya zikir. Islam bukan tinggal, tak. Islam is about practice. So 6,236 ayat itu benda yang dizikirkan dalam kepala kita, di dada kita, untuk jadi satu pendinding untuk kita elak daripada terjebak dengan maksiat, terlibat dengan sistem yang menyebabkan kita jadi orang yang asi ni orang yang melakukan maksiat. Jadi orang yang melakukan keingkaran. Kalau kata ibadah, ahli maksiat, satu perkara yang berbeza. Ahli ibadah, apa maksud ibadah? Buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. So apa beza maksiat? Lawan dia. Buat apa yang Allah larang, tinggal apa yang Allah suruh. Itu kena jelas, dua maksud tu. So di sini anak dia okey. Terima kasih kepada yang memberikan komen tentang suara tak ada. So, bila budak ni dia dah mula dizikirkan, zikir kena ingat, zikir bukan sekadar kita sebut subhanallah, 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 kita duk kata Allah akbar, Allah akbar, Allah. Itu bukan sekadar ritual ni kita akan cakap macam tu, kan? So bila anak dia tadi tu, dia dah mula ditanam dengan kefahaman Al-Quran, mula diberikan ruang
Macam mana nak memahami Quran itu secara jelas dengan lebih baik. So apa yang dibuat, dizikirkan ni kawan-kawan ni duduk dalam satu environment sekolah, budak-budak lelaki muda, remaja yang baru nak up ni, BBNU lah, budak-budak baru nak up ni, kepala otak dah miang kan, tengok perempuan lebih suka perhatikan dada, suka tengok rambut, suka tengok muka. Ni pesanan kepada anak-anak dara kita yang ada di kat luar sana, yang pergi sekolah. Kalau anak dara kita dah mula suka bersolek, itu tanda. Sebagai ibu bapa kena baca tanda. Anak-anak kena baca tanda. Puberty akan menyebabkan anak kita akan bermain dengan nafsu dan emosi. Tahu, gelojak nafsu tu akan menyebabkan mereka rasa nak mencuba sesuatu. Termasuklah dalam bicara tentang seks. Ini kita kena pertegaskan kepada anak-anak kita. So apa jadi pada anak kawan kita orang ni, anak yang pergi umrah dengan saya ni? So bila dia tanam kepada jiwa anak dia tu tentang Al-Quran, so anak dia dah letak dalam kepala dia tentang zina. Siap ada Al-Quran lagi dalam kepala dia yang dah ditanam, la taqrabu zina. Jangan kau mendekati zina. So budak ni pergi cerita dekat kawan-kawan dia, pergi sembang dengan kawan-kawan dia. Dia kata apa? Bila kawan-kawan ini semua duk cerita pasal perempuan, duk tengok perempuan, duk teka beranak perempuan ni apa semua bagai kan. Kemudian dia cakap lah, la taqrabu zina. Jangan dekati zina. Dia cakap macam tu dalam bahasa Melayu sekali. Kawan-kawan dia buat apa? Kawan-kawan dia gelak. Tahu, gelak ni mengelehkan ayat Allah tadi. Mengelehkan satu perintah yang Allah dah sebut dalam Quran. Cuba bayangkan macam mana kita hari ni, bila mana kita tidak jelas, Al-Quran kita tak faham, bila kita cakap macam tu, budak-budak ni panggil dia poyo. Ni masalah kita. Nampak lebih sikit pada orang lain, kita akan panggil dia poyo. Kita tak ambil apa yang dia cakap, tapi kita tengok siapa yang bercakap. Jadi serangan tadi tu kembali kepada orang yang bercakap. Sebab tu dikatakan tadi, risalah tadi tu maksum. Petunjuk tu adalah maksum. Risalah yang disebut tadi tu adalah sesuatu yang datang daripada Allah, yang terpelihara kan. So ini adalah ujian kita. Ni benda berat ni, benda yang susah, benda yang sangat payah di kalangan zaman kita hari ni. Kalau anak-anak muda kita nak keluar daripada satu budaya yang sudah pun menjadi sistemik, lucah, pornografi, seks bebas, zina, sumbang mahram, baju apa semua, pakaian-pakaian yang membuka aurat apa semua ni, hiburan yang melampau ni zaman anak kita. So kalau kita tak jaga batas ini dari sekarang, anak kita ni akan jadi lebih liar. So bila liar, anak menjadi liar kerana anak-anak tadi terbiar. Siapa yang membiarkan? Ibu bapanya yang membiarkan anak-anak jadi hidup terbiar. So jadilah mereka anak-anak yang liar. So kita sebagai ibu dan bapa, kita dah kena faham ni, kita dah kena cari jalan. Kita dah tak boleh rasa selesa, tak boleh rasa senang, tak boleh rasa ni, duduk pun dah tak tenang ni. Sebab apa? Sebab memikirkan macam mana kita nak menyelamatkan umat kita. So hari ni tajuk dia, saya ada 3 poin sebenarnya cakap, tapi 3 poin tu tak sempat ni. So tajuk kita hari ni, apa dah jadi dengan masjid kita? Bayangkan 1 jam dah rupanya. 1 jam tadi mukadimah je. Mukadimah untuk membawa kita kepada topik apa dah jadi dengan masjid kita. So masjid kita hari ni sudah pun kosong dari segi petunjuknya. Petunjuknya adalah Al-Quran. Al-Quran tadi hanya tinggal nama. Apa nama yang ada? Al-Quran lah. Dia tidak difahami dan dia tidak hayati. Bila namanya hayati dari perkataan hayat bermaksud hidup. Al-Quran tidak dihidupkan. Kahfi tadi, lena yang menunjukkan mereka dimatikan, ditidurkan. Dah berapa ratus tahun? 309 tahun. Quran kita ditidurkan, dah lena, dah 1400 tahun lebih selepas Rasulullah wafat. Kalau hari ni kita masih lena lagi, maksudnya Quran itu terus tidur, senyap, sepi. Kita dibolak-balikkan ke kiri dan ke kanan tanpa kita memahami apakah sistem yang sedang dipakaikan kepada kita. Baik sistem Dajjal, baik sistem penjajah, baik sistem Islam, semuanya dah dicampur adukkan, dah dipackagkan jadi satu sistem yang kita gunakan tanpa kita sedari bahawa itu adalah satu bentuk syubhah yang sangat-sangat kita tak yakin dan tidak pasti. Hak dan batil itu bercampur aduk sehingga kita tidak jelas, tidak tahu
So tugas dan tanggungjawab kita hari ni sebagai ibu dan bapa adalah melihat dan menilai masjid kita. Jangan tengok masjid kat luar rumah kita tu. Jangan tengok masjid yang ada kubah yang cantik itu, masjid yang indah itu kan. Masjid yang hari ni pun masjid pun nak pergi pun dah susah dah. Hari ni dah 3,000 orang sehari, 3,000 kes sehari COVID. Lagilah masjid akan ditutup, Jumaat pun akan ditambah dengan syarat-syarat yang diperketatkan. So masjid hari ni bukan sekadar jauh dan kosong dari petunjuk, kosong daripada orang. So masjid itu kita letak tepi dulu. Masjid yang paling penting adalah tempat sujud seorang suami di dalam rumah tangga, tempat sujud isteri di dalam rumah tangga, tempat sujud anak di dalam rumah tangga itu. Itulah rumah raudah kita yang kita nak kena lihat. Kosong dari petunjuk, tinggal nama. Semua isi rumah kita namanya Islam, perangainya bukan Islam. Ritualnya Islam, selepas ritual hilang Islam. Beriman ketika kita menunaikan ibadah solat dan ritual solat ataupun puasa, tetapi selepas kita buat benda tu, kita jadi orang yang ingkar, kafir balik apabila kita jauh daripada wahyu dan petunjuk yang sebenar. So ini adalah satu laluan kita nak sama-sama, kalau boleh kita sendiri kena cari jalan. Macam mana kita nak menyelamatkan diri kita dan anak-anak kita. Dalam seminggu yang panjang, kalau kata orang Singapura ni tengok, Kak Rosaini ada komen, masjid sekarang dah kosong petunjuk, Al-Quran dah tak jadi petunjuk, campur aduk, tak jelas sistem apa kita pakai. Cuba tanya abang Suhaimi, Kak Rosaini yang tinggal di Singapura. Duduk di Singapura, macam mana sistem yang kita kena tunduk? Kita ditundukkan oleh sistem siapa? Ada Islam di sana, tapi ada yang lebih kuat yang suppress umat Islam di sana, sehingga kita tak boleh nak membangunkan Islam itu melebihi kehendak agama. Tahu? Allah nak begini, Rasulullah nak begini, tapi kita tak boleh buat. Why? Kerana sistem lain berada di atasnya. Tak boleh buat apa. Kita jadi orang yang kekal rendah, dipijak-pijak, dihenjak-henjak, dan kita dikotak-katikkan. Jadi Islam kita dah dilabelkan begitu. Inilah nama Islam kau, inilah yang mampu kau buat, inilah yang boleh kau lakukan. So macam mana kita nak keluar daripada sistem tersebut? Tidak lain dan tidak bukan, kita tak boleh jadi hanya sebagai satu umat. Kita namanya umat, kita kena jadi jemaah manusia yang bersama-sama. Kita mungkin tak boleh jadi jemaah yang bersatu secara kolektif, duduk semua serumah, tak boleh kan? Sebab tu dalam Quran dinampakkan tentang buyut-buyut, rumah-rumah mereka. Kita kena tahu buyut yang besar ni, kita ada banyak rumah, tetapi macam mana rumah-rumah ini nak dijadikan sebagai satu rumah yang akan kembali kepada Baitul, dipanggil Baitul Atiq, rumah lama. So rumah lamanya di Mekah. Hari ni kalau kita pergi Mekah, dah tak ada dah. Yang ada di Mekah itu hanyalah Baitullah, yang hari ni pun kosong. Saya pergi rasanya minggu lepas lah, saya pergi waktu kursus tu, bukan kursus lah, AGM untuk urusan-urusan haji dan umrah. Dia semakin dipersulitkan. Dah tak dapat dah macam dulu. Kalau pergi umrah lepas ni, nak dapat kuliah duha macam biasa pun dah semakin susah, dah semakin payah. Nak berkumpul, nak duduk dekat dataran Masjidil Haram pun dah semakin susah, dah semakin payah. Tak boleh lagi kita rasa nikmat seperti mana kita buat umrah dulu, melainkan kita kena adjust macam mana umrah yang kita nak buat nanti sesuai dengan SOP yang diberikan. Itu semua benda yang kita nak kena pastikan. Sebab apa? Sistem yang lain yang lebih besar daripada sistem yang kita pakai hari ini. So kita nak kena faham semua yang berlaku ada hikmah, ada ibrah. Tanggungjawab kita adalah mengutip setiap satu hikmah dan ibrah itu sesuai dengan zaman kita untuk kita olah mengikut kitab dan sunnah. Itu peranan dan fungsi kita. So nama tadi, masjidnya kosong dari petunjuk. So kena kenal petunjuk tu apa? Petunjuk tu sebenarnya adalah Quran tu sendiri. Hudan wa rahmah tadi. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi yang hilangnya adalah furqan manusia itu. Furqan kita apabila kita nampak sesuatu yang batil, kita tak erti nak bezakan, itu batil. Anak kita tengok TV, dia tak nampak kebatilan yang berlaku dalam TV, dia anggap benda tu dah biasa, benda tu dah normal. Tak pakai tudung itu adalah normal, benda yang biasa. Bercampur aduk antara lelaki dan wanita tanpa mahram itu adalah normal. Berpakaian tak menutup aurat adalah normal. Semuanya sudah menjadi sesuatu yang normalisasinya dah diamalkan dengan bebas sampai kita tak boleh nak bezakan yang hak dengan yang
batil. So banyak benda. So nak ditanam dalam jiwa anak-anak kita benci kepada maksiat dan tidak suka kepada sesuatu yang merosakkan nama Islam itu sendiri, sehingga jelas kita tahu mana yang hak, mana yang batil. Yang anak kita nak kena didik benda ni. So semalam ada yang tanya saya tentang cerita berenang, berkuda, memanah, kan? Nak ajar anak memanah, berkuda dengan berenang, tak salah. Dia akan jadi satu rekreasi. Kenapa saya kata rekreasi? Nak mengalahkan Yahudi, bukan lagi kita bertempur dengan cara begitu. Berenang sebenarnya adalah bagaimana kita nak mendidik anak-anak kita berenang dalam lautan manusia hari ini. Dalam keadaan ada banyak mazhab, banyak pendapat, banyak pandangan, banyak ideologi manusia hari ini, yang halal, yang hak, yang batil, yang haram, yang makruh, segala jenis ni. Kita duduk dalam lautan manusia yang terlalu banyak falsafah dan juga kefahaman. Adakah anak kita mampu untuk berenang, duduk terapung dan duduk di atas daripada kalangan manusia-manusia yang ada ni? Adakah kita nak jadi macam tu? Kita diberikan tongkat berupa petunjuk. Adakah kita mampu jadi seperti Nabi Musa, memegang tongkat petunjuk yang Allah dah bagi melalui kitabnya, lalu kita nak ketuk lautan manusia itu sehingga terbelah dua, sehingga manusia nampak golongan kanan dan golongan kiri. Terbelah dua, jadi golongan kanan dan golongan kiri. Kan anak kita tadi tu nak jadi golongan yang berenang bersama golongan yang mana? Ini cerita berenang. Tengok sesuatu perkara, kita boleh menyukat, kita mampu berenang ataupun tidak. Kita mampu duduk di dalam kelompok itu ataupun tidak. Kita mampu mengapungkan diri ataupun tidak. Kita mampu untuk sampai ke tebing ataupun tidak. Kalau kita campak anak kita duduk dalam lautan manusia, adakah dia akan menjadi seperti ikan yang tidak masin? Jadi ada tak cerita dalam Quran ikan yang kembali ke laut dalam keadaan yang pelik? Ada dalam Quran. So anak kita nak jadi apa? Ada tak dia nak jadi anak yang pelik ni? Gharib, golongan-golongan yang sama saja macam lautan manusia, atau dia jadi seorang yang unik, jadi seorang yang mampu untuk mengapungkan dirinya? Ada kapal yang dibina dengan petunjuk dan wahyu yang Allah dah berikan. Ini cerita berenang, ini cerita lautan, ini cerita yang kita kena bagi base-nya kepada anak-anak kita. Memanah, kita bukan sekadar nak panah, ambil anak panah pokok, duduk berkuda, kemudian panah. Tak. Panah sekarang ni adalah peperangan dalam bentuk ideologi. Panahan yang tepat, panah dengan fakta, panah dengan nas, bercakap sehingga kita mampu untuk memanah tepat kepada isunya, bercakap tepat kepada topiknya, subjeknya, jelas dan kita tahu. Kita tidak merewang, kita tidak bersangka-sangka, kita tidak jadi orang yang tak tentu arah. Kita tahu arah tujuan kita, kita bercakap ada dasarnya, ada nasnya, ada dalilnya, ada sesuatu yang kita gunakan sebagai fakta yang tepat. Jadi panah biar dengan tepat. Ajar anak kita bercakap, bukan merapu. Ini kalau kita tengok anak kita nak public speaking pun tak boleh lagi. Nak berlawan, nak berhujah, berdebat pun tak pandai lagi. Jadi mereka masih lagi ni, rendah dari sudut informasi, maklumat dan jati diri. Dia kena tahu dan yakin, kena tahu macam mana kita nak jadi orang yang boleh berhujah. Itulah cerita tentang fungsi haji. Pergi haji untuk mengutip hujah, mengutip batu, nak melontar batu. Jadi nak melontar mesti dengan tepat. Nak memberi pandangan mesti dengan tepat, jelas yang hak dan yang batil. Dan kemudian berkuda. Cerita berkuda bukan sekadar kita nak jadi orang yang tahu pandai kuda. Kan, kalau kawan tu datang dengan tank, kawan tu bawa machine gun, kita masih lagi dengan kuda dengan memanah, maka kita akan jadi orang yang hanya meladikannya sebagai satu sukan yang sunnah. Kita akan menyorok dan juga bersembunyi di sebalik perkataan sunnah. Kita akan duduk di sebalik bayang-bayang sunnah yang kita hanya anggap itu sebagai satu benda yang kita ambil lah. Nabi dulu perang, Nabi dulu pakai manah apa semua, betul. Sesuaikanlah dengan zaman kita. Kita kena cari jalan macam mana kita nak jadikan semua yang kita dapat pada hari ini bukan sekadar sesuatu yang retorik. Kita nak jadikannya sebagai satu yang praktis. Berkuda, kuda dalam Quran, buka cerita tentang kuda. Kuda ni sifatnya berlari kencang. Ada satu surah cerita tentang kuda yang berlari kencang. Kita nak jadi begitu. Kita tak nak jadi umat yang sayat kaki. Kita tak nak jadi umat yang malas, umat yang lalai, umat yang leka, umat yang tidak tahu punca, umat yang tak boleh digunakan. Bila Allah suruh gerakkan kuda-kuda perang, kita mampu untuk disuruh
untuk bertindak pantas, untuk menyahut seruan. Ini bila kita panggil seruan untuk berjihad, oh senyap je, mandom je kan. Mandom kan. Kerana apa? Anak-anak kita lembik. Anak-anak kita tidak ada jati diri. Anak-anak kita tidak kuat. Jadi keyboard warrior, tetapi tidak reti bagaimana untuk menjadi orang yang mampu berdiri dengan kaki sendiri, pandangan sendiri, asbab dan juga prinsip diri sendiri. Tak boleh nak stand. Tahu? Tak ada stand, tak ada prinsip. So kita tak nak jadi macam tu. Kuda haiwan yang mahal. Kuda haiwan yang kuat. Kuda adalah haiwan yang mampu untuk berlari kencang. Anak kita tengok, dia lari pun payah, badan pun tak fit. Jadi macam mana kita nak develop anak kita jadi anak yang sesuai dengan ketiga-tiga elemen yang ada tadi tu. So ini semua benda-benda yang kita nak kena bersilat. Sebagai ibu dan bapa, bersilatlah dengan anak-anak kita. Bersilat maksudnya bersilah. Bersilah dalam bahasa Arabnya silah. Orang Melayu panggil bersilat. Jadi bersilat ni kena ada bunga dia, kena ada dua orangnya, kena ada tanggonya. So ibu dan bapa bersilatlah untuk mencipta anak. Bersilah itu berkomunikasi. Belajar bersilat bukan sekadar untuk mempertahankan diri, tapi di situ adalah untuk kita membentuk jati diri. Okey? Itu sajalah daripada saya. Okey, insya-Allah mudah-mudahan kita akan selamat daripada segala fitnah yang berlaku di atas muka bumi ini di akhir zaman, dan kita diberikan peluang untuk memperbaiki balik apa yang dah dirosakkan manusia. Kerosakan kita, kerosakan orang lain, dan juga kerosakan yang disebabkan oleh dunia yang sedang dilanda fitnah ni. Minggu depan saya mungkin akan mengulas sedikit sebanyak tentang Siratal Mustaqim. Ada yang saya dapat daripada pertanyaan seorang tu yang menyatakan tentang, bicara tentang titian sirat itu tidak wujud, tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran dan tidak diperkatakan dalam Quran, tetapi ada disebut dalam hadis-hadis tertentu. So, saya cuba bagi apa tu sirat yang paling mudah untuk kita faham, paling senang untuk kita fahami, dan paling mudah untuk kita apply di masa akan datang dalam kehidupan harian kita. Jelas apa itu titian sirat, bukan di akhirat nanti, tapi kita nampak di dunia ini lagi, dan baru kita akan faham apa mesej Al-Fatihah di akhir ayat yang ke-7 itu. Okey, insya-Allah kalau ada soalan, ada pertanyaan, kita sembang dalam grup Bicara Maqasid. Kita akan cuba bawa benda itu, topik itu, dan kemudian kita akan sembang dalam live pada minggu depan nanti, insya-Allah. Okey, terima kasih kepada semua. Okey, saya harap apa yang disampaikan, dikongsikan pada hari ini dapat membuka minda kita, mata kita, jiwa kita untuk kembali semula kepada Quran, kembali semula kepada kitab. Sebab saya tak boleh nak terus benda ni dengan berat, melainkan apa saja perkongsian yang berat adalah melalui talaki. Kena berdepan, itu yang lebih baik dan beradab. InsyaAllah secara live macam ni, dia tak mampu untuk memberikan penjelasan yang tepat dan juga kena dengan jiwa seseorang kerana dia terlalu sporadik. Bila namanya sporadik, dia ikut kepada capaian dan kefahaman masing-masing. Yang lebih sedapnya bila kita berdepan, ada follow up, ada kesan dan pesan. Itu yang lebih baik dalam sudut disiplin untuk menuntut ilmu, insya-Allah. Okey, terima kasih kepada semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada yang memberikan ucapan takziah kepada sahabat-sahabat kita yang sedang dilanda musibah. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki kepada kita dan juga keselamatan kepada kita untuk diselamatkan daripada segala ancaman fitnah dalam musim-musim monsun ini, insya-Allah. Okey, itu sajalah daripada saya. Mudah-mudahan anda semua dapat kefahaman, diberikan ilmunya dengan kemas, dan hanya dengan sedikit sebanyak perkongsian ini dapat membawa kita kembali kepada Allah dan Rasul. Itu sajalah daripada saya. Hazza wallahu yarana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.